Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sambung perbincangan hadis Sunan An-Nasa'i. Perbincangan masih lagi di bawah bab 27, iaitu tashbikul asabi' fil masjid, menyilang jari jemari di dalam masjid. Imam Nasa'i telah kemukakan dua riwayat di bawah bab ini. Jadi riwayat ataupun hadis yang pertama telah kita bincang dalam sesi lepas. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-720. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر نحوه. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah. Lalu beliau telah menyebutkan hadis umpama ini. Jadi sebenarnya yang kedua ni yang dikemuka itu hanya sanad saja, sanad yang berbeza. Yang mana punca hadis itu daripada Ibnu Mas'ud semuanya, Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi maknanya hadis yang sama, cumanya sanad yang berbeza. Jadi rasanya perhati sendirilah dia punya kesanad tu kalau nak sebut sini. Kalau kita lihat di sini, mana Imam kalau perhati sanad dia lah, mana Imam Nasa'i ambil daripada Ishaq bin Ibrahim. Situ sama lagi. Ishaq bin Ibrahim tu. Kemudian Ibrahim ini, Ishaq ni ambil hadis ini daripada Isa bin Yunus. Di situ dah mula berbeza. Begitu. Jadi boleh lihat sendirilah. Cuma yang hendak disebutkan di sini, perbezaan yang dimaksudkan di sini hanya dari sudut sanad sahaja. Hadisnya sama. Itu mana wanahwah tu. Fadzakara nahwu. Maka dia pun sebutlah hadis seperti ini. Sebab perawi hadis ni Ibnu Mas'ud juga. Hadis pertama pun Abdullah bin Mas'ud juga. Begitu. Daripada sini kita dapat faham bahawa hadis tu dikira pada sanad dia. Maknanya di sini dikira dua hadis, padahalnya hadisnya satu saja, tapi sanad itu berbeza. Baik, Sulaiman yang disebutkan dalam sanad adalah Al-A'mash yang telah disebutkan dalam hadis 719. Itu. Jadi makna Al-A'mash itu, kalau dalam hadis pertama sebut Al-A'mash, dalam hadis kedua tu sebut Sulaiman. Syu'bah tu ambil daripada Sulaiman. Jadi kalau dalam hadis pertama itu Sulaiman tu A'mash tu lah. Orang sama, A'mash dengan Sulaiman. Itu yang dimaksudkan di sini. Mana ulama kena pasti dia tu. Itu saja beza dia. Kemudian sanad tu tak samalah. Cuma aku sebut siapa dia, Sulaiman, Syu'bah tu lah. Syu'bah itu. Cumanya sanad hadis 719 ini adalah sanad Ali kerana Imam An-Nasa'i sampai kepada Al-A'mash dengan dua perawi sahaja. Manakala dalam sanad hadis 720 beliau sampai kepada Al-A'mash melalui tiga perawi. Cuba perhatilah, kita tengok sedikit di sini. Dia begini, sanad Ali ni makna sanad yang kira-kira lebih dekat dengan Rasulullah tu. Kalau nak banding dengan sanad yang satu lagi, maknanya Ali ataupun Safil tu, Ali tinggi ataupun rendah, dia kena buat perbandingan. Misalnya dalam kes ini, cuba tengok hadis 719. Oleh kerana dia sebut, kita tengoklah sedikit. Cuba muka surat 68. Ishaq itu guru Imam Nasa'i.
Ishaq bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nasa'i. Al-A'mash telah meriwayatkan kepada kami daripada Ibrahim. Ibrahim ambil daripada Al-Aswad. Beliau telah berkata. Maknanya saya dan Alqamah telah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud. Daripada A'mash nak sampai kepada Abdullah bin Mas'ud itu dua orang sahaja, iaitu Ibrahim dan Aswad. Apa tu? Mana antara A'mash dengan Abdullah bin Mas'ud itu dua orang sahaja. Tu. Sebab dia hadis ni semuanya daripada Abdullah bin Mas'ud. Baik, cuba tengok sanad yang kedua. Ishaq bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nasa'i. Beliau berkata, An-Nadh telah meriwayatkan kepada kami. Katanya, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami daripada Sulaiman. Beliau berkata, saya telah mendengar Ibrahim daripada Alqamah, dan Al-Aswad berkata Abdullah. Lalu beliau telah menyebutkan hadis ini. Maknanya daripada Sulaiman. Sulaiman tu Syu'bah lah. Mana daripada Sulaiman itu dia ada 3 nama, Ibrahim, Alqamah dan Al-Aswad. Barulah sampai kepada Abdullah. Mana beza satu perawi saja. Kenapa tu? Jadi yang 2 perawi terus kepada Abdullah bin Mas'ud itu dia panggil sanad Ali lah. Bila dibandingkan dengan sanad hadis yang kedua ni. Boleh faham ya? Itu mudah tu ya? Boleh buat perbandingan. Jadi dalam sanad hadis 720 ini antara Sulaiman, sebab Sulaiman tu Syu'bah lah. Antara Sulaiman nak sampai pada Abdullah tu dia melalui 3 perawi. Pertama sekali Ibrahim, Alqamah dan Al-Aswad. Al-Amash lah. Sulaiman tu bukan Syu'bah. Sulaiman tadi Al-Amash lah. Jadi orang sama tu. Sulaiman dengan, sebab dalam sanad pertama dia sebut Al-Amash. Dia sebut Al-Amash tu. Isa bin Yunus ambil daripada Amash. Dalam sanad yang kedua disebut Syu'bah ambil daripada Sulaiman. Sulaiman tu mana Amash lah. Orang sama. Itu maksud dia. Jadi kalau kita kira situ tu maknanya 3 orang lah nak sampai kepada Ibnu Mas'ud. Hadis hak sanad mula-mula 2 orang sahaja. Tu. Dia kira gitu. Maknanya sanad Ali ni lebih diutamakan. Dia semakin sedikit, semakin dekat jarak seorang perawi, semakin kuat hadis itu. Bila ramai ni kan, macam-macam lah jadinya. Dia kira begitu. Mana perkiraan itu dia ambil kira dalam sistem periwayatan hadis. Okey, baik. Bab yang ke-28. Jadi maknanya hadis yang kedua ni kita telah bincang dah lah dalam hadis yang pertama dulu. Iaitu berkaitan dengan jari jemari itulah. Boleh ke tidak dan bagaimana. Baik, seterusnya oleh kerana kita bincang dah, saya tidak sentuh lah. Bab yang ke-28, tidur terlentang di dalam masjid. Al-istilqa fil masjid. Boleh ke tidak? Maknanya begini sekali disiplin dalam masjid. Boleh ke tidak? Tidur tu boleh, semua kata boleh tidur dalam masjid. Mana ada beberapa hadis kita jumpa sebelum ihtibak tak boleh. Duduk tak boleh, ihtibak. Duduk begini. Sebab apa? Adalah kita bincang dah sebelum. Baik. Ini istilqa. Tidur tapi terlentang. Dia ada tidur ni meniarap, mengiring dan terlentang. Kalau meniarap ni mana perut di lantai. Istilqa ni mana perut tu ke bumbung, ke langit lah. Maknanya belakang itu di lantai. Okay. Baik. Imam Nasa'i telah kemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis 721. Wabi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab an Abbad ibn Tamim an ammih annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Jadi Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Pakcik Abbad itu. Pakcik Abbad bin Tamim. Bawah tu saya buat sebab dalam sanad ni tak sebut siapa pakcik dia tu. Pakcik Abbad. Jadi Abbad bin Tamim dia ambil riwayat ini daripada pakcik dia. Pakcik dia tu nama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ni sahabat lah. Hak berkait dengan azan, iqamat itu. Jadi beliau sebut, Abdullah bin Zaid sebut, dia kata dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di dalam masjid dalam keadaan meletakkan salah satu kakinya di atas yang satu lagi. Mana dia tidur tu terlentang,
Lepas tu kaki tu dia buka-buka gitu. Jadi bila dia letak gitu, jadi maknanya tertutup lah bahagian kemaluan tu. Tidak kata terlentas sebuah tu dak. Dak tidak terlentas tu kaki tu buka kenapa dak. Oh tu lagu tu. Ni tidak terlentas cuma kaki tu tutup. Bila kaki silap gitu nampak tidak itu sangatlah. Nampak lebih sopan. Maknanya kita kena tengoklah maknanya sebab bila sebut terlentang, kalau dia tak sebut kaki tu gitu, takut orang faham tidur terlentas terbuka keke kalau ke mana. Jadi tak sopan apa. Dak dia kata kaki Nabi silap gini. Nabi tak gitu. Bila tak gitu mana tutup lah. Mana kalau orang nak tengok, mana kemungkinan untuk terdedah aurat itu maknanya susah lah. Itu maksud dia. Jadi dia tengok sendiri. Baik, perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Zaid adalah muttafaq alaih. Hadis bab menunjukkan harus tidur terlentang dalam masjid. Cuma tidur tempat mana tu kita fikir-fikir sendirilah. Kita bincang banyak dah berkenaan masjid ni. Masjid ni sebab tak ada orang tidur tempat mihrab ni. Tidur tempat bahagian belakang. Tempat yang agak kita kata tersembunyilah sedikit daripada pandangan. Mana kita kena fikirlah perkara tu biar munasabah. Jangan tidur terlentar di tengah-tengah ruangan utama. Nampak podogung. Tu tidak begitu maksud dia. Jadi Pakcik Abbad bin Tamim adalah Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, dengan adanya hadis ini, maka bererti hadis yang melarang melakukan perbuatan seperti ini telah dimansuhkan. Mana hadisnya? Cuba tengok di bawah tu lah. Jadi bila ada hadis ini, hadis yang bertaraf muttafaq alaih ini, kata Nabi tidur. Aku tengok sendiri, bukan dengar orang banyak. Maka hadis Nabi larang tu jadi terbatal tu. Mana hak tu kira-kira hak dulu. Hak ni terkini. Baik, mana hadis yang dimaksudkan? Cuba tengok nota kaki nombor 2. Hadis yang dimaksudkan adalah hadis Jabir yang terdapat dalam Kitabul Libas dalam Sahih Muslim. Maksud hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada istimalus samma. Istimalus samma ni istilah. Apa maksud dia? Memakai sehelai kain tanpa baju dan kain berkenan diikat pada tengkuk. Ingat hak saya sebut luar Kelantan panggil limut telanja. Orang tu orang kita sebut dalam ni dah orang tepi patah lu kan biasa gitu. Dia buat projek tu. Dulu kan. Biasa tu. Kapur-kapur tu. Tu Nabi tak pernah gitu. Jadi kain tu, selai kain. Mana pakaian dalam pun tak ada, baju pun tak ada, dia ikat tekak. Tangan duduk dalam. Bila tangan duduk dalam tu, tu jadi tak molek tu. Tu dia panggil istimalus samma. Nabi tak beri juga. Sebab kalau kita tengok tak comel tu. Kalau ulama buat begitu, ustaz buat begitu dah. Duduk dua mahal bilik tu tak kira lah. Ni mana di depan orang mandi di kalah masjid kau misalnya, atau mandi, tak kira lah. Asalkan dalam keadaan dilihat oleh khalayak itu satu sifat yang tidak baik. Alih tiba, apa alih tiba? Nabi larang juga ni. Iaitu duduk dengan menegakkan betis sehingga ia menempel pada perut dengan satu pakaian, dan tidur terlentang dalam keadaan meletakkan sebelah kaki ke atas kaki yang satu lagi. Jadi hak ni kita tengok 3. Istimalus samma, kemudian al-ikhtiba, selagi istilqa. Istilqa tu makna tidur terlentang tapi kaki diletakkan di atas salah satu. Itu. Hadis ini dia panggil hadis larangan. Jadi dengan adanya hadis riwayat daripada Abdullah bin Zaid ini, maka terbatal hadis. Kata siapa tu? Imam Khattabi. Tak apalah kita tengok. Tu kata Imam Khattabi. Mungkin juga boleh difaham bahawa larangan berkenaan dalam hadis. Larangan berkenaan ni dalam hadis ni riwayat hadis Jabir. Hadis Jabir hadis yang melarang. Hadis Abdullah bin Zaid hadis yang membenarkan. Jadi boleh jadi hadis Jabir ini yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ini adalah kerana mana kita, dia begini, ulama kita ni cuba kalau hadis tu sahih kedua-dua, dia tak tolak mudah-mudah. Dia kadang-kadang ulama dia kompromi kan. Ni kena tengok dalam konteks ni, ni kena tengok dalam konteks ni. Mana kita cuba jamakkan hadis tu sebab sahih. Jangan kita mudah-mudah bila nampak belaga hadis tu kena tolak salah satu ni. Tak boleh gitu.
Jadi bagi ulama kata tak, kita terima kedua-dua. Hadis yang melarang itu adalah merupakan satu peringatan kerana dibimbangi akan terdedah aurat, dan keharusan dalam hadis Abdullah bin Zaid ini harus adalah apabila keadaan aman dari hal demikian. Tu. Makna kalau keadaan itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menyebabkan ternampak aurat, misalnya orang tak lama ke, ataupun petang orang balik belaka dah, nah, jemaah pekelik tinggal beberapa orang, boleh lah. Tu maksudnya hak boleh tu hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Jadi hak larang lah hadis Jabir dalam Muslim ni, makna dalam keadaan orang masih ramai tidur terletak begitu. Tak kalau kita tengok di markah tabligh biasa tak. Nah, tak apalah. Moga tempat khusus dia gitu. Tu pun dia tidur belakang, bahagian belakang no, bukan depan ni. Nah, dengan pakaian enggak dia pakai seluar, baju kurtah. Mana kali hitam pun tak nampak. Ni sebenarnya untuk mengelakkan daripada nampak aurat ataupun menampakkan keadaan yang tidak sopan. Tu sebenarnya. Sebab masjid ni bukan wakaf, bukan tempat rumah biasa ni, masjid. Boleh tidur pun kena jaga. Mengikut Hafiz Ibn Hajar, hadis Jabir, yakni hadis yang melarang, sebagaimana terdapat dalam Muslim, zahirnya adalah larangan. Zahirnya nampak macam larang. Namun dengan adanya hadis fi'li, hadis Abbad bin Tamim ni, riwayat daripada Abdullah bin Zaid, diambil daripada pakcik dia ni, yang membenarkan mana boleh tidur terlentang gitu, maka ia menunjukkan harus berbuat demikian dalam keadaan istirahat, bukan ketika orang ramai dalam masjid. Itu cara Hafiz Ibn Hajar nak kompromikan hadis ini, nak terima kedua-dua. Hak tu dalam situasi lain, hak ni dalam situasi lain, boleh pakai kedua-dua hadis. Kita sedia maklum bagaimana Nabi SAW ketika duduk, beliau sangat sopan dan penuh beradab. Makna Nabi buat gini, makna orang tak ada boleh jadi sahabat-sahabat hak dekat hak rapat seperti kita lah. Nah, kita kadang-kadang ada dengar hak saya, hari-hari dah jumpa. Kadang-kadang baju pakai buka begitu. Ada juga setengah tu. Contoh tu nak. Apa moga hari-hari dah jumpa. Tapi hak sekali-sekala lepas tu orang yang kita kata ustaz, ulama ataupun orang hak jari-jari jumpa, kalau kita buat gitu dia kata tak erti dia ni, bunyi ngaji nasai. No, mesti dia kata gitu. Apa jadi lagu tu. Jadi kena tengok dalam konteks yang betul. Sebab Nabi ni dalam bab beradab, tinggi. Dia tengok sahabat tak kaci baju. Bukan tak kaci baju, tak cukup kaci. Dalam keadaan orang ramai, dia suruh lengkapkan, sempurnakan. Makna Nabi tak suka selekeh umat Islam ni. Pakaian yang tidak baru tu tak ada masalah, tapi biar lengkap lah. Kalau kancing tu biar lengkap. Begitu maksudnya. Mana penuh butai baju tu. Gitu. Jadi kata-kata Hafiz ini bermaksud hadis-hadis dalam situasi begini perlu dilihat dalam konteks yang sesuai, dan jangan mudah-mudah mengatakan ia mansuh kecuali ada dalil yang lengkap. Mana nak kata mansuh hadis yang sahih ni nak? Tak boleh mudah-mudah gitu. Ni cermat ulama. Imam Bukhari menyebutkan satu riwayat daripada Ibn Shihab daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Beliau telah berkata, menjadi kebiasaan Umar dan Uthman melakukan istilqa'. Uthman pun buat. Padahal Uthman ni tak ada lah orang paling malu. Alah, lebih orang darah soalan gitu. Tapi dia buat. Maknanya dia buat ni dalam keadaan ada popok dia hak tu je lah. Umar hak kita kata hak rapat-rapat benar tu. Tidur terletak. Tapi kok mana tak kaki gitu ya. Tentu di sudut yang agak tepi lah, bukan di tengah masjid tu. Sebab Sayyidina Uthman ni, kenapa Imam Bukhari sebut Sayyidina Uthman ni? Sayyidina Uthman ni kan pemalu lebih pada anak dara. Dipuji Allah pemalu pada dia. Sayyidina Uthman ni tiba-tiba dia buat gitu. Maknanya bila dia buat, mana perkara itu terjaga tu aurat, terjaga tu dari segi kesopanan, tidak menjatuhkan maruah, dia jaga semua tu. Alik tiang kalau misalnya kalau masjid ni kan, misalnya ujung tu belakang kan, sebelum nak pergi ke bilik air, mungkin situ ke, tempat agak itu sikit, jadi orang mari pun tidak tahu nampak. Lepas tu dalam keadaan orang balik belakang dah, orang hak tidak menjadi kebiasaan dengan dia, tinggal hak biasa-biasa. Kalau bahasa Kelantan, tinggal hak kecek mu aku tu. Tu orang Kelantan dia boleh faham lah tu. Kayak kita ni, bila kecek mu aku tu hak rapat tu, anak intan ni biasa lagi. Kalau aku mu tu rapat tu, masalah lah begitu. Kenapa faham begitu? Jadi kalau kita faham begitu, mana hadis larang pun ada maksudnya.
Hadis yang membenar pun ada maksudnya. Jadi boleh pakai kedua-dua hadis. Mana lebih baik? Habib Najah kata, ni lebih baik. Baik, seterusnya bab yang ke-29, tidur dalam masjid. Tadi tidur terlentar, tadi tak nera. Tidak lena tu. Tidur gitu ya. Ni tidur. An-naum. Fil masjid. Dia guna, dia dalam bahasa Arab ni, kita nak terjemah hukum Melayu ni payah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa makna sinah atau apa makna naum? Selagi dia panggil nu'as. Dia ada naum ni maknanya hak tidur tak apa-apa. Tu makna naum. Makna hak ni kalau dia baca Quran tak boleh faham. Tapi kalau sinah mengantuk dia terjemah. Allah ni tidak dikuasai oleh sinah mengantuk dan tidur. Terus lagi nu'as maknanya mengantuk dan agak berat dah tu. Mengantuk itu tapi taklah tidur lagi. Setengah ulama kata nu'as ni maknanya keadaan dia tu sudah tidak terkawal. Kalau bawa kereta bahayalah. Kalau bawa kereta naum terus nak tidur terus bawa kereta tak ada apalah tu. Tu kalau tidur terus tu memang berat benar. Hak ni maknanya sudah tak boleh kawal dah. Walaupun nampak mata buka tapi tak boleh nak urus dah, tak boleh nak kontrol dah. Tu nu'as lah. Sinah ni rasa ngantuk tapi ringan. Boleh lagi. Boleh cari tempat hak tu, boleh berhenti. Tu. Sinah tu. Tu dia panggil sinah. Hak ni tajuk ni an-naumu, tidur. Kita nak kata dia Melayu lena lah. Tidur siapa pekat lena lah. Orang Melayu kan tidur ayat. Tidur ayat tu tak tidur lah mana, tegak sikit jaga lalu. Tak ni naum tidak. Hak ni tidur terus ni. Hak Nabi kata adik-beradik mati ni. Hak dia kata ketidur adik-beradik mati naum lah. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis sahaja di bawah bab ini. Hadis yang ke-722. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala akhbarana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar annahu kana yanam wa huwa syabun azbun la ahla lahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibni Umar. Daripada Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar cerita bahawa dia semasa dia muda lah, tak nikah lagi, ketika dia muda belia, dia tidur di masjid. Tu. Beliau tidur di dalam masjid Nabi di zaman Rasulullah, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada ketika itu tertinggal itu, pada ketika itu beliau masih muda belia dan belum kahwin. Itu maksudnya. Hadis Ibnu Umar ni hadis muttafaq alaih. Hadis ini menjadi dalil keharusan tidur dalam masjid. Ini salah satu hadis yang menjadi dalil boleh tidur di masjid. Kalau nak dalil lain banyak lagi lah. Ahlus Suffah 150 orang lebih kurang memang tidur di masjid. Kita panggil Suffah, anjung masjid. Boleh i'tikaf tu. Tu. Imam Tirmizi menyatakan satu kumpulan besar ulama mengharuskan tidur dalam masjid. Inilah antara alasan dia. Ibnu Abbas berkata, tidak boleh menjadikan masjid sebagai rumah tempat bermalam, sebagai tempat tidur waktu zuhur. Satu kumpulan ahli ilmu bersetuju dengan pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni lebih ketat lah. Tak boleh dia kata. Mana dia buat masjid sebagai khusus tempat tidur. Walaupun qailulah. Qailulah tidur sekejap. Setengah ulama kata tidur sebelum zuhur, setengah kata tak, lepas main zuhur dia tidur sekejap. Mana ketika matahari tengah panas lagi, masih terik lagi. Itu maknanya tidur qailulah, tidur sekejap. Kalau kita tidur dengan pakai yang hijau tu, tu qailulah. Kata Ibn Abbas tak boleh. Sebuah rumah tempat bermalam. Jadi waktu zuhur dia tidur masjid, tetap gitu. Itu maksudnya. Tu tak boleh. Tapi satu kumpulan ahli ilmu kata okey, betul, setuju dengan pandangan Ibn Abbas. Mana tak boleh lah. Maksudnya tak boleh. Baik. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, dia kata jumhur ulama mengharuskan tidur dalam masjid. Jumhur ulama. Mana perkara ini menjadi khilaf. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, makruh tidur, tu koma sepatut lepas tu. Makruh tidur dalam masjid kecuali orang yang datang bermaksud untuk salat. Dia mari tu bukan niat nak tidur. Mari nak semaya agak nera, moga sedih, moga letih. Misalnya sahabat Nabi bila pergi
siang hari kerja tengah panah. Pergi sembahyang maghrib, lepas tu tidur. Nak tunggu isya tu tidur nerah. Itu memang banyak riwayat. Nyanda di setia. Orang bank isya tak pergi ambil wuduk. Banyak pula timbul hukum fiqh di situ. Lepas tu Imam Syafi'i kata tu sebab kira-kira tutup pakai punggung. Kemungkinan ulama bahas kebut nak ketuk dia sengeng. Nak walaupun tidur pun. Macam-macam lah. Macam-macam. Kita bincang dah tu dulu lah, awal lagi bincang tu. Tak apa lah. Jadi kena ingat, jumhur ulama kata harus. Boleh. Tapi jumhur ulama tu diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas ni antara sahabat yang agak tegas lah, tak boleh. Tetapi ada diriwayatkan Ibn Abbas kata makruh tidur dalam masjid. Tapi kalau mari niat tu bukan niat nak tidur, mari nak semaya tapi letih tertidur. Dan tentunya maksud dia tidak menjadi kebiasaan. Hak tak lehnya Ibn Abbas dia bimbang takut masjid jadi tempat tidur. Kalau zaman kita lagi lah, buat apa? Sejuk lah masjid ni. Memang kau tak asal kipah. Patut ruangan yang besar gini dia jadi tidak panas. Tu sedap lah. Lepas tu tidak guna api rumah kita. Setengah-setengah tempat tu basuh kereta di masjid. Tu. Ni pengalaman masjid kampung lah. Ada kata apa ya? Bukan air tu imam. Berat juga tu. Memang ada gitu. Saya pernah pergi kuliah. Bila kita sebut gitu, bukan sekadar kereta Ustaz ni mari mandi kubaria di masjid kampung. Tu yang dimaksudkan sini. Maknanya mengambil kesempatan dengan harta benda masjid. Padahal masjid ni bukan itu tujuan dibinanya. Ingat tak hadis ni? Masjid ni tujuan dibina bukan untuk kita ambil kesempatan gitu. Tu. Sebab tu kita kata sebab itulah masjid ni kita buat tempat mandi untuk orang mandi. Itu kita kata perkhidmatan. Itu memang dibina untuk tu masjid. Tu tak apa, itu termasuk tu untuk kemudahan masyarakat awam. Tidak untuk kepentingan peribadi. Tu dia ada perbincangan lain. Ibnu Mas'ud diriwayatkan berpendapat secara mutlak makruh. Kukuk mana? Tak usah riwayat lah sebab nak maya asal tidur saja makruh. Siapa kata gitu? Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan daripada Malik, yakni Imam Malik, beliau telah membuat perincian dalam masalah ini. Jika orang berkenan telah ada tempat tinggal maka makruh, jika tidak ada maka harus. Tu saya ringkas ke tu. Sebab dia banyak lagi dibincang. Sebab perbincangannya banyak tu, kalau kita perhatikan semuanya menjurus pada takut ada orang ambil kesempatan dengan masjid. Dari sudut itu. Sebab itulah ulama yang membenarkan. Dia kata dah rumah ada dah, tidur rumah lah. Lepas tu mari sekali-sekala seperti sahabat antara maghrib dengan isya. Bukannya lama maghrib dengan isya ni. Semua orang tahu sahabat tu letih. Mari juga masjid letih pun, nak tidur tak boleh. Mari balik rumah tu dekat maghrib. Mani-mani tu mari masjid, tak ada nak tidur. Mungkin letih. Tidur sekejap. Tu pun nyadar di tiang. Ataupun tidur baring tepi kalau misalnya sekejap. Sekadar itu tak apa. Hak tu orang tak jadikan masjid sebagai tempat tidur tu. Gitu. Kalau sekadar itu. Mana kalau ada rumah dah yang berdekatan tiba-tiba buat gitu juga, itu tak molek lah. Jumhur ulama berpendapat harus tidur dalam masjid secara mutlak. Harus. Ini berdasarkan hadis bab dan hadis Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu an. Ahlus Suffah yang miskin tinggal di masjid. Tu saya terjemuh daripada riwayat Bukhari tu. Ahlus Suffah tu memang orang tak ada rumah. Itu dalil paling besar. Boleh kalau tak ada penempatan khusus. Tetapi kita kena ingatlah. Sebab itulah dia ada khusus dengan saya tu ada beberapa kitab berkenaan dengan masjid. Jadi hadis-hadis umpama dibincanglah. Betul zaman Nabi ada ahli sufah, tapi zaman kita sekarang ni, misalnya kita kata contoh masjid seperti Masjid Langan. Kalau ada orang-orang gelandangan atau orang nak musafir, molek ke tidak kita buat tempat khusus? Molek. Dia mari, dia boleh solat. Mana pakej yang lengkap, mandi, ambil patu dia sembahyang, kan mudah tu. Dia boleh iktikaf. Tu boleh. Itu maknanya servis masjid tu. Jadi kita perluaskan dia punya fungsi masjid. Tu boleh. As-Suffah adalah satu sudut Masjid Madinah yang menjadi tempat tinggal kalangan muhajirin yang miskin dan tiada tempat tinggal. Sebenarnya ini saya tertinggal poin. Sebenarnya bukan muhajirin saja. Orang
Ayalah kalau kita kata muhajirin, maksudnya muhajirin daripada mana-mana negara lah. Sebab Abu Hurairah tu bukan muhajirin daripada Mekah dia tu, daripada tempat lain. Asal muhajirin hak mari daripada luar, mari nak berada di pusat Islam pada waktu itu. Dengan mereka berada di Madinah, banyak mereka ambil ilmu. Banyak mereka ambil ilmu. Itu tujuannya. Bayar ke ahli sufah ni. Kalau kita perhati, ahli sufah ni ahli ilmu ni. Puak-puak ahli sufah ni lah selepas zaman Nabi, dia lah dihantar. Bila kerajaan kaya, kerajaan mampu hantar mereka ke setiap pelosok untuk menjadi muballigh Nabi. Ni lah. Sebab tu ulama kata ini konsep dia pelajar sepenuh masa, asrama lah. Tu. Sebab puak-puak dia ni, dia tak pergi perang semua. Nabi tak benar. Sebahagian pergi perang, sebahagian duduk masjid, duduk kaji ilmu, duduk ngapa hadis. Kalau orang lain pergi, kalau dia pergi, orang lain pula hak pergi sebelum ni perang, tak pergi pula, dia gili-gili. Seterusnya bab yang ke-30. Maknanya kita kata ni masjid Nabi. Masjid Nabi pun boleh gitu. Lepas tu kalau masjid tempat kita ni, sebenarnya lagi boleh ya. Masjid Mekah misalnya, tu boleh. Masjid lain sepatutnya gitu. Jadi cuma setengah-setengah masjid tu tak sesuai. Kadang-kadang keadaan sempit misalnya. Tapi setengah-setengah masjid sangat sesuai. Baik, bab yang ke-30. Al-busaq fil masjid. Meludah dalam masjid. Satu lagi dia panggil buai kahak. Ada sepah ni lah. Dia panggil takhannam itu. Ni maknanya meludah dalam masjid. Macam mana? Ni satu perbincangan juga. Kalau masjid tempat kita ludah lagu mana jadi? Dengan kapet. Itu mana konteks itu perlu kita faham lah. Baik, cuba tengok di sini. Imam Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-723. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaq fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Imam An-Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, meludah dalam masjid adalah dosa dan hukumannya adalah menimbusnya. Yang ni kambuh tu. Menimbus. Hadis Anas ini adalah hadis muttafaq alaih. Meludah di dalam masjid adalah dikira perbuatan dosa. Dan dosa yang dimaksudkan adalah dosa kecil. Ini saya ambil kebanyakan ulama. Lepas ni kita bincang. Sebab ada ulama kata dosa besar, ada juga. Tapi jumhur ulama kata dosa kecil. Baik, asasnya. Namun jika perbuatan itu mengganggu dan menyakiti orang yang datang untuk beribadat, maka ia boleh meningkat menjadi dosa besar. Jadi kalau kapet tempat kita ni, kita nak kira mana? Dosa kecil lagi ke? Meludah dalam masjid. Ni masjid sepuh kita ni, dengan kapetnya berapa ratus ribu kapet dia. Kalau main pakai ludah lepas tu nak kambuh lagu mana? Sebab tu kenapa bila sebut timbuh tu maknanya keadaan yang sesuai di zaman Nabi. Kata Qadhi Iyad, perbuatan itu dikira dosa jika tidak dihilangkan dengan menimbusnya ke dalam tanah. Imam An-Nawawi tidak bersetuju dengan pandangan ini. Bahkan ia bercanggah dengan zahir hadis. Jadi maknanya mengikut Imam Nawawi, buai tu sendiri, meludah tu sendiri berdosa. Dia kambuh tak kambuh pun tu suku kira. Lepas tu hak kambuh tu kafarah dia, denda. Maknanya dia kena bertaubat. Sebab ramai juga ulama kata, dosa besar tu. Dia kalau dosa kecil pun, kalau buat nak hari gitu lah ke mana? Sebab itulah ulama kata, setengah ulama kata dosa kecil ni maknanya berlaku sekali-sekala. Tapi kalau nak hari tak jaga, mana anggap masjid ni supaya tanah di luar, kalau siapa tahap tu boleh jadi dosa besar lah. Dia anggap tanah kat pasir ni masjid supaya luar masjid, mudah-mudah nak ludah gitu. Kalau siapa tahap tu, dia boleh jadi dosa besar. Yang keempat, berkaitan isu ini ada beberapa hadis yang diketengahkan oleh ulama sebelum mereka menentukan hukum meludah dalam masjid. Antara hadis jadi kita nak kata hukum, tak boleh tengok hadis ni saja. Ni saya petik ni beberapa contoh saja. Yang pertama, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan secara marfu'. Baginda bersabda, maksudnya sesiapa yang meludah dalam masjid, maka hendaklah beliau hilangkannya agar tidak mengenai kulit atau pakaian orang beriman yang sudah pasti akan menyakitinya. Hadis ni riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Nabi suruh bersihkan. Bila kata bersihkan,
Maknanya dalam hadis lain sebut menimbus ludah itu sudah dikira membersihkan. Waktu kita bincang selepas ni. Yang kedua, hadis Abi Umamah yang diriwayatkan secara marfu'. Baginda bersabda, maksudnya, sesiapa yang meludah dalam masjid lalu tidak ditimbusnya, maka perbuatan itu dikira sayyi'ah. Sayyi'ah ni ulama kata dosa kecil juga. Dan jika ditimbusnya maka itu dikira hasanah. Tu riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Baik, hadis-hadis seperti ini untuk kes yang berlaku sekali-sekala. Jangan kita rupanya tak apa, mana boleh buat tiap-tiap hari lagi tu. Tak ada, ulama kata gitu, sebab tu dia ada macam disiplin di bawah tu. Baik, hadis yang ketiga. Hadis Abu Dzar yang diriwayatkan secara marfu'. Baginda bersabda, maksudnya, aku dapati antara amalan-amalan buruk yang dilakukan oleh umatku adalah meludah dalam masjid lalu tidak ditimbusnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, tu 3 hadis. Yang mana kalau kita perhatikan ketiga-tiga hadis ni, mana Nabi sebut tu ada dalam bentuk larangan, ada dalam bentuk seolah macam bui kebenaran. Tak berdosa pun, kalau berdosa hilang dosa tu, bahkan dikira hasanah dengan syarat dia kambuh, dia bersihkan. Tu. Dalam hadis ketiga ni, kalau dia ludah kemudian dia tidak bersihkan dengan timbus dan sebagainya, itu dikira amal buruk, su'ul adab, buruk akhlak, antara buruk akhlak umat dia. Baik, cuba kita tengok kata Imam Al-Qurtubi. Jika diperhatikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan meludah dalam masjid, maka kita dapati tidak ada satu pun hadis yang menjelaskan perbuatan berkenaan sebagai sayyi'ah semata-mata kerana meludah, bahkan mesti dikaitkan dengan tidak menimbus atau menghilangkannya. Menghilangkan tu, Imam Qurtubi kata kalau kita perhatikan hadis-hadis meludah dalam masjid ni, sebenarnya tak ada sah pun hadis Nabi sebut secara mutlak bila meludah, maka kerana meludah itu dikira dia telah melakukan dosa. Bahkan perbuatan itu dikira dosa kalau dia tak bersihkan. Kalau dia tidak timbus, dia ludah kemudian dia biar gitu saja, hak tu baru dikira dosa. Tu kata Imam Qurtubi. Cuba perhati hadis-hadis. Jadi ulama ni dia nak buat hukum, dia tengok semua hadis. Baik, cuba kita tengok lagi untuk lebih faham lagi. Ini diriwayatkan daripada Sa'id bin Mansur, daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ni cerita Abu Ubaidah. Kita boleh faham daripada cerita ni bagaimana sahabat faham hadis-hadis berkenaan meludah dalam masjid. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Mansur, daripada Abi Ubaidah bin Al-Jarrah, bahawa pada suatu malam beliau telah meludah dalam masjid. Dan apabila sudah kembali ke rumahnya, barulah beliau teringat bahawa beliau terlupa hendak menimbusnya. Beliau telah mengambil obor api, lalu pergi ke masjid dan mencari tempat ludahan berkenan. Apabila menjumpainya, maka beliau menimbusnya. Dan dia kata, kata-kata dia inilah yang kita boleh faham bagaimana sahabat faham hadis tu. Apa dia kata selepas dia timbus tu? Dia kata, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang telah tidak mencatat satu dosa untuknya pada malam ini. Maknanya kalau dia tidak pergi timbus dia punya ludah tu, pasti Allah akan tulis sebagai satu dosa. Sebab tu bila dia, maknanya Allah tak tulis sebab dia tak teringat. Tapi bila teringat, pergi selalu, terus pergi. Cuba tengok sahabat. Maknanya betul lah seperti Imam Qurtubi kata, sahabat pun faham gitu. Hak jadi taklif tu dia tidak bersihkan, tidak timbus dan sebagainya. Baik, kisah ini memaparkan kepada kita bagaimana sahabat memahami bahawa semata-mata meludah tidaklah dikira sebagai dosa kecuali jika tidak dihilangkannya ludahan itu, barulah dikira dosa. Okey, itu kita bincang tentang hadis ni dalam konteks yang sesuai dengan zaman Nabi. Sudut lain, cuba tengok nombor 7 tu. Sudut lain yang perlu diperhatikan dalam isu ini adalah berkaitan konteks masa. Keadaan lantai masjid di zaman Nabi SAW tidaklah sama dengan lantai masjid di zaman kita. Semua hadis-hadis yang berkaitan isu ini berkaitan lantai tanah berpasir yang mudah untuk dihilangkan air ludahan atau kehak dengan menimbuskannya, dan tidak ada lagi unsur yang mengganggu ahli masjid yang lain. Namun jika ini berlaku di dalam masjid di zaman lantainya adalah konkrit dan beralaskan kapet, maka susah hendak dihilangkannya. Maka hukumnya adalah berbeza. Tak akan sama hukum dengan zaman Nabi tu. Ni ludah atas masjid ni. Tak sama. Tak akan jadi makruh, dosa besar tu. Ia tidak lagi dikira sebagai dosa kecil. Bahkan
bahkan boleh meningkat menjadi dosa besar. Lebih-lebih lagi ia mudah dilihat dan sudah tentu akan menimbulkan rasa jijik dan menyakiti ahli masjid. Banyak orang tengok ada keseludai. Tu sebab kata dosa besar tu. Ada juga kalangan ulama yang menyebutkan perbuatan ini berlaku jika individu berkenan tidak sempat nak keluar meludah di luar masjid kerana keadaan-keadaan tertentu. Keharusan meludah ni untuk orang yang tak sempat nak keluar. Itu saja. Tak sempat tu macam mana? Duduk tengah salat misalnya. Akhir datang kita jumpa. Sebab tu kita boleh faham daripada tajuk-tajuk selepas ini, mana Imam Nasai rahimahullah dia kata, hak kis-kis hak meludah ni sebenarnya berkait dengan orang yang tak boleh nak taubik. Duduk tengah semaya. Sebab tu ramai ulama kata ni berkait dengan sedar solat ni. Bukan duduk buat pelodoh itu. Tu yang buat itu tidak jadi masjid lah tu kalau buat kerja belah tu. Padahal mudah pun nak keluar ludah luar tu. Tu. Sebab itulah Imam menasai kemuka ke beberapa tajuk lain yang kita boleh faham maksudnya ketika salat nak keluar macam mana. Tu. Baik, cuba kita tengok. Jika mereka ada kemampuan berbuat demikian tapi tetap juga meludah dalam masjid, maka itu dikira buruk akhlak. Ni ulama kata dosa besar ni. Kata dosa kecil makruh, kih tadi. Ketika semaya tak boleh, tiba-tiba ketika itu ada kau rasa nak meludah, takkan nak telan. Baik, cuba tengok saya bawa dalam konteks kita ni. Pendekatan yang lebih mesra syariat, jika terdesak maka buanglah air ludahan atau kahak pada tisu atau kain sapu tangan. Tindakan ini lebih dipandang mulia, berdisiplin dan menepati kehendak ruh syariat yang sangat mengutamakan kebersihan. Ludah kat pun dalam poket. Sebab dia tidak najis pun. Sebab dia tidak najis kahak tu. Air liur pun tidak najis. Dia kotor tak semesti najis. Kita berhenti setakat itulah dulu. Puasa perik tekak ni. Kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.